Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahliatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Yusuf. Pada malam ini ayat kita ayat 101 daripada surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan kepadaku, minal mulki, dari kerajaan atau kekuasaan, yaitu Nabi Yusuf AS, sebagaimana yang kita ikuti dalam kisah melalui ayat-ayat sebelum ini. Dia sudah berada di kemuncak, yaitu dilantik oleh raja sebagai menteri ataupun perdana menteri yang berkuasa dalam bumi Mesir, sehingga akan dia dapat membawa ahli keluarganya daripada Palestin, ataupun pada ketika itu dinamakan dengan Kanaan, negeri Kanaan. Dia bawa mereka untuk bersama-sama beliau tinggal di dalam negeri Mesir. Maka di akhir hayatnya Nabi Yusuf AS, dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan kepadaku dari kekuasaan, wa 'allamtani, dan Engkau telah mengajar kepadaku, memberi ilmu, 'allama, memberi ilmu kepadaku, min ta'wilil ahadits, sehingga aku dapat mentafsirkan, menghuraikan, mentakbirkan, mengetahui rahsia al-ahadits, berbagai peristiwa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Fatirus samawati wal ardh, wahai Tuhan pencipta. Fatir, pencipta. Sebab itu kita sebut fitrah. Fitrah ni adalah ciptaan. Fitrah adalah ciptaan. Jadi fatir, Tuhan yang mencipta, mencipta ciptaan, ciptaan alam ini. Fatirus samawati wal ardh, wahai Tuhan pencipta segala alam langit, segala lapisan langit dan juga bumi. Anta wali, Engkaulah waliku, yakni pelindungku, penolongku, penjagaku, di dunia wal akhirah, semasa di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai orang Islam. Tawaffani musliman, sebab saudara sekalian, kalau kita dikurniakan harta, dikurniakan kemewahan, pangkat dan sebagainya, tapi kalau di hujung usia kita tidak mati sebagai seorang Muslim, maka itu semua tidak memberi guna, kerana kekayaan tidak akan boleh menyelamatkan kita di akhirat. Begitu juga pangkat, kedudukan pun tak berguna di akhirat. Yang berguna adalah orang yang hadir ke akhirat sebagai orang beriman, yang tetap dalam hatinya itu teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti tidak akan berguna sebarang harta benda dan juga anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati ini bersih
Dia tak boleh bersih dengan harta, dia tak boleh bersih dengan pangkat. Segala yang ada di atas muka dunia ini, tidak ada yang boleh bersihkan hati. Hati ini hanya bersih dengan zikrullah, dengan iman kepada Allah, dengan mengingati Allah, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan baca Quran. Dan orang yang baca Quran ni adalah orang Islam, orang yang tahu nilai Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang itu saja yang mana dia akan jaga sembahyang, dia akan jaga puasa, dia akan baca Quran, dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi Yusuf AS seolah-olah dia memberi faham kepada kita bahawasanya walaupun kita telah dikurniakan kekayaan, kekuasaan, kita dikurniakan macam jenis ilmu, tapi kalau kita tidak mati dalam Islam, tidak ada guna. Jadi sebab itu di hujung doa dia ini, dia minta daripada Allah, tawaffani musliman, matikanlah aku sebagai seorang Islam. Islam maknanya menyerah diri kepada Allah. Itu mana Islam. Aslama yuslimu, aslim taslam. Masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat. Itu hadis Nabi SAW. Wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanlah daku atau gabungkanlah daku bersama dengan orang soleh yang lain. Bila kita mati dalam Islam, bermakna kita akan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang soleh. Itu yang penting di akhirat nanti, sebagaimana kita berjumpa dalam surah Al-Waqi'ah, kuntum azwajan salasah, apabila berlakunya kiamat, kata Allah, kamu semua akan dibahagikan atau akan terbahagi pada 3 golongan. As-sabiqun, as-sabiqun, golongan yang paling hampir dengan Allah dinamakan as-sabiqun. Yang kedua golongan kanan, iaitu ahli syurga, orang-orang saleh, walaupun tidak mencapai martabat as-sabiqun tadi, tapi mereka ahli syurga. Dan yang ketiganya adalah ashabus shimal, golongan kiri, iaitu ahli neraka. Jadi sebab itu Nabi Yusuf AS dia berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhaqni bis salihin, dan sambungkanlah daku, hubungkanlah daku, masukkanlah daku bersama dengan orang-orang yang saleh apabila aku mati nanti. Zalika min amba'il ghaib, demikian itulah kata Allah. Ini habis tamat kisah yang Nabi Yusuf AS. Demikian itulah kata Allah, min anba'il ghaib, dari berita-berita ghaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan berita itu kepada kamu wahai Muhammad. Kisah-kisah yang lalu, yang telah berlalu sekian tahun, ribuan tahun. Wa ma kunta ladaihim, dan tidak kamu berada bersama mereka. Makna waktu peristiwa itu berlaku, kamu tak ada di situ. Kamu tidak berada dalam penjara, tidak ada berada di Palestin, tidak berada di Mesir. Idh ajma'u, dan tidak kamu berada bersama dengan mereka, yakni saudara-saudara Yusuf. Idh ajma'u amrahum, ketika mereka mengambil keputusan sesama mereka untuk membuang Yusuf dalam perigi. Tapi macam mana aku boleh cerita? Itu kerana kamu diberi wahyu oleh Allah. Jadi Nabi SAW, kita tahu dia tak boleh baca. Allah Ta'ala takdirkan dia ni tidak boleh membaca. Sebab itu orang tidak boleh tuhmah, kata dia ni ambil cerita daripada Taurat, Injil, pada semua-semua yang lain. Kerana memang terbukti semua orang yang mengenali dia, yang kata Muhammad SAW ini dia adalah ummi, orang yang tidak pandai membaca. Itu cara Allah Ta'ala nak dipanggil, nak menjamin keaslian Al-Quran, dan juga untuk menjamin tumahan-tumahan daripada segala manusia yang merabi Al-Quran. Wa ma kunta ladaihim ajma'u amrahum, dan tidak kamu berada bersama mereka, yakni saudara-saudara Yusuf, tak kala mereka berpakat untuk membuang Yusuf dalam perigi. Wa hum yamkurun, sedang ketika itu mereka menjalankan rancangan tipu daya mereka.
Jadi kamu tak bersama dengan mereka, tiba-tiba kamu boleh cerita satu persatu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma aktsarun nas, dan tidak kebanyakan manusia, yakni orang-orang yang berhadapan dengan kamu di Mekah itu, ya, walaupun kamu mengingini, tidaklah kebanyakan mereka itu akan beriman. Ya, jadi tak kisahlah, tak payah kamu peduli wahai Muhammad SAW, walaupun kamu menyampaikan kisah yang benar, dan sebenarnya mereka sendiri pun mengetahui kebenaran kamu, tapi kebanyakan manusia begitulah tabiatnya, dan mereka tidak akan beriman walaupun kamu mengingini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad SAW dan begitu juga para pendakwah sekaliannya, dia tak perlu gusar dan tak perlu rasa terkilan ke susah bila orang tak terima dakwah. Itu bukan tugas dia. Tugasnya adalah menyampaikan saja. Jadi yang beri taufik pada hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sendiri pun sebut bahwasanya kebanyakan manusia ini akan memilih untuk terus kufur kepada Allah. Ini sebagaimana adalah ayat yang lain. Dalam ayat ini Allah Taala sebut begitu, wa ma aktsarun nas, dan tidaklah kebanyakan manusia walaupun kamu mengingini untuk mereka beriman, tapi kebanyakan manusia tidak akan beriman, kata Nabi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dengan sebab itulah kita berjumpa sebelum ini dalam surah Al-A'raf. Allah Taala menyebutkan walaqad zara'na li jahannama katsiran, sungguhnya kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam itu ramai di kalangan jin dan juga manusia. Jadi ramai yang akan masuk neraka, kata Allah. Kami ciptakan neraka itu untuk ramai di kalangan jin dan juga manusia. Itu Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dan sungguhnya kami ciptakan untuk neraka Jahannam itu banyak daripada jin dan manusia. Dan begitulah kalau kita nak kaitkan, Allah Ta'ala sendiri sebut daripada hamba-hamba yang bersyukur tu, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Jadi sebab itu nak masuk syurga ni kena pandai bersyukur. Dan Allah Ta'ala sendiri pun sebut hanya sedikit saja yang sentiasa bersyukur kepada dia. Jadi sebab itu ramai yang tak bersyukur. Bila ramai yang tak bersyukur, maka ramailah yang menjadi ahli neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia menyebutkan, aku ini daripada yang sedikit. Kita ni tuan-tuan sekalian seronok kalau boleh jadi di kalangan yang ramai. Tapi Ibnu Abbas kata, ini aku berdoa kepada Allah supaya aku ni digolongkan dalam orang sedikit. Orang tanya dia pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri bersebut sikit saja hamba-hamba yang bersyukur. Yang sedikit saja daripada hamba-hamba yang bersyukur. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah Ta'ala sekalian, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi taufik kepada kita untuk beribadat dan untuk beriman. Itu semua tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, dan tidak engkau wahai Muhammad meminta kepada mereka alaihi, atas dakwah yang kamu sampaikan, min ajrin, dari sebarang upah. Kamu tak minta upah pun daripada mereka wahai Muhammad. In wa illa dzikril alamin, tidak lain dakwah ataupun Al-Quran yang kamu sampaikan itu melainkan peringatan untuk sekalian alam, yakni sekalian manusia dan jin, lil alamin. Tapi dalam pada itu mereka tetap tidak mau beriman, maka tidak ada alasan. Kadang-kadang alasan orang tak mau terima tu sebab dia tak mampu nak bayar. Macam kadang-kadang bila ada orang tu dia buat sesi tuition ke pengajaran ke, dia kenakan charge 1 jam RM20. Jadi ada alasan, oh saya tak boleh hadir sebab tak mampu nak bayar. Ini Rasulullah SAW ni dia percuma. Dia mengajar kita ni dengan percuma. Jadi tidak ada alasan. Dan kita dikurniakan dengan akal. Allah Ta'ala suruh berfikir, renung betul-betul apakah
ajakan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu lebih benar, ataupun ajaran kamu menyembah banyak Tuhan. Betulkah Tuhan ni banyak? Logik ke tidak? Cuba kamu fikirkan dengan akal. Kalau dah ramai Tuhan macam mana kalau dia pun terpaksa ditolong oleh orang lain, oleh lain sekutu. Jadi Allah sebab di akhirat nanti dalam perselian manusia tidak ada hujah, karena akal telah diberikan oleh Allah. Kemudian ditambah pula dengan wahyu. Wahyu ini menyampaikan lagi kebenaran. Tiba-tiba kita memilih untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak akan ada jawapan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard, dan berapa banyak dari ayat yang tanda kekuasaan Allah yang ada di alam langit dan juga bumi, yamuruna 'alaiha, mereka menyaksikan. Yamuruna 'alaiha maknanya dari segi harfiah, dan mereka melintasinya ataupun lintas di hadapan mereka. Banyak tanda kebesaran kekuasaan Allah yang mereka saksikan di hadapan mata mereka. Wahum anha mu'ridun, namun mereka memilih untuk berpaling daripadanya. Dan maka tidak mau berfikir langsung. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, satu benda yang merugikan akal yang begini hebat, sehingga kan hari ini ahli sains mengkaji akal manusia ini. Kalaulah manusia nak buat komputer yang sama kemampuan dengan akal ini, dia kena buat komputer sama besar dengan padang bola, baru boleh sama dengan kemampuan akal. Hebat tuan-tuan sekalian kemampuan akal. Dia nak hafal apa, dia boleh hafal. Dia nak ingat apa, dia boleh ingat. Dia nak buat apa, dia boleh buat. Sebab itu ada orang mahir macam-macam jenis. Dia mahir dalam tukangan kayu, dia mahir dalam binaan, dia mahir dalam main bola sepak. Dia pilihlah dia nak apa-apa. Tapi tiba-tiba akal yang begini hebat ini kita hanya gunakan untuk bangkit pagi, nak tengok nak makan apa pagi ni, nasi lemak ke, roti canai ke, kemudian berapa bungkus, kemudian nak tengok cerita apa, kemudian nak pergi mana. Takat tu saja. Padahal di depan kita ni banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Takkan tak terdetik dalam hati kita. Alam yang begini luas ini tak ada pencipta apa. Tak ada pencipta apa alam yang begini luas ini. Itu satu. Yang kedua, dia cipta manusia ni berlain daripada makhluk yang ada. Tuan-tuan sekalian, sehingga akan disebut oleh, anda pernah baca oleh satu, tak ingat siapa yang kata, orang barat lah, dia tak Islam pun, tapi dia kagum dan dia melahirkan tanda tanya. Dia kata alam yang begini hebat, kalau tak ada manusia, kata dia, sama seperti mana pentas opera, teater yang pelakon-pelakon cukup hebat di depan, tapi bila tengok kerusi penonton kosong. Boleh faham sekalian? Mana alam yang begini hebat ini, alam langit tak payah tanya Allah, maka tak akui pun. Alam ini hebat ni, tapi bila kaji, maka kaji makhluk ni, hanya satu makhluk saja yang boleh faham. Yang boleh faham, yang boleh kaji, iaitu manusia. Di atas muka dunia ni, monyet ke, kera ke, kaldai lebih-lebih lagi tak boleh lah. Kaldai ni orang kata bodoh macam kaldai. Tapi makhluk yang cerdik orang kata ni, contoh macam kera, monyet dan sebagainya, tapi dia tak boleh faham alam. Tiba-tiba main muncul satu-satunya makhluk, iaitu manusia, yang mana dia boleh faham, dia boleh kaji. Tiba-tiba tentu maknanya memang Allah Ta'ala ni dia sendiri sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, memang kamu jumpa macam tu. Manusia ni dia pelik, dia lebih daripada yang lain-lain. Memang kami yang ciptakan begitu.
Kami ciptakan manusia ini dalam seelok-elok, seindah-indah penciptaan, kata Allah. Maka kita timbul. Bila Allah Ta'ala jadikan kita lain daripada makhluk-makhluk yang lain, adakah saja-saja Allah Ta'ala nak cipta kita, ikut suka kamulah, kamu nak buat apa? Tidak, tuan-tuan sekalian. Kerana kita ni lain daripada makhluk lain. Kerana kita ni akan dihisab oleh Allah di akhirat. Kita akan dihisab, akan ditanya setiap satu. Dan kiri kanan kita ni ada malaikat yang mencatat. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Dalam surah Qaf, tidak seorang manusia itu melafazkan satu ucapan, sekalipun satu ucapan, melainkan siap menunggu di sisinya malaikat raqibun atidun. Malaikat yang mengawasi dia nak cakap apa, dia nak buat apa, atidun, yang bersedia untuk menulis. Kemudian di akhirat nanti akan dibuka, akan dihisab, akan disemak dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita manusia ini, Allah Ta'ala kata sayangnya mereka ini, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang lalu di depan mereka, wahum anha mu'ridun, tapi mereka buat tak peduli saja, yang tidak mempedulikan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah. Maknanya kebanyakan mereka ada yang beriman, tapi tidak beriman illa hum musyrikun, melainkan pada yang sama mereka menyekutukan Allah. Jadi Allah SWT ini dia nak kita beriman dengan dia saja, jangan ada sekutu-sekutu. Dan tuan-tuan sekalian, hanya tinggal atas muka dunia ini satu agama saja lagi yang berpegang bahasanya Tuhan ini tak boleh disekutukan, iaitu Islam. Tuan-tuan carilah, tak ada dah. Kristian Nabi Isa sekutu, anak Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala hukum dia sampai Tuhan pun tak kenal nama apa. Orang Kristian duduk di Malaysia ni, sampai masuk mahkamah berebut nak guna nama Allah, berebut dengan orang Melayu nak guna nama Allah Ta'ala. Kita tanya mereka, kamu Tuhan tak ada nama apa? Sampai nak berebut dengan kami nak guna nama Allah Ta'ala. Nama Allah kami tak bagi. Kerana Allah ini, kalau kamu nak guna nama Allah, kamu tak boleh sekutu Allah. Kerana Allah ni Tuhan yang Esa. Tak sesuai dengan akidah kamu tu. Tak sesuai dengan akidah kamu tu. Kita tak boleh izinkan. Kalau kamu nak guna nama Allah, betul, kena main tanya dengan kami, Allah Ta'ala ni siapa dia? Macam mana kata dia ini? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, bahasanya Allah Tuhan yang Esa, Allahu samad, Allah Tuhan yang ditujui oleh sekalian makhluk untuk mencapai hajat masing-masing. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana dia bukan bapa dan dia bukan anak. Jadi kalau kamu boleh terima yang itu, tak apa, kita guna nama. Jadi mereka pula tak mau. Masih mereka nak kata bahawa Yesus anak Tuhan. Itu tak boleh. Jadi begitulah juga Buddha ke, Hindu ke, semua agama lain, semua mereka menyentuhkan Allah. Alhamdulillah, tinggal kita saja Islam. Kita saja Islam yang berpegang dengan hakikat ketuhanan, bahasanya Tuhan adalah Esa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa aminu an ta'tiyahum, apakah mereka berasa aman, tidak takut bahawa kalau mereka kekal di atas syirik itu akan datang kepada mereka azab yang mengurung, yang meliputi mereka daripada azab Allah. Mana azab ghasyiyatun, iaitu azab yang menimpa, tak akan ada siapa pun yang boleh lari. Adakah mereka berasa aman, tidak takut kalau mereka kekal dalam syirik, dalam kekufuran, maka mungkin akan ditimpa dengan azab yang meliputi, azab daripada Allah yang meliputi, yang mana mereka tak akan mampu untuk lari. Au ta'tiyahum sa'atu bautatan, atau datang kepada mereka kiamat secara mengejut. Wa hum la yash'urun, sedang ketika datang secara mengejut itu mereka tak perasan pun, mereka tak sedar pun, tiba-tiba nasi sudah menjadi bubur.
Tak tahulah pasal orang Melayu kata nasi so jadi bubuk. Padahal bubuk boleh makan juga. Sepatutnya dengan nasi sudah jadi arang ke apa. Jadi tuan-tuan sekalian, kiamat ini kebanyakan kita ni kita dok berasa walaupun kiamat akan datang tapi jauh lagi. Tuan-tuan sekalian kena ingat satu benda. Yang pertama, kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, kemusnahan alam ini, yang tu mungkin jauh. Tapi Nabi sebutlah hadis, walaupun jauh tapi dia semakin datang. Di kullu ma huwa atin qarib. Kamu kena ingat, setiap benda yang semakin datang dia hampir. Kalau dia semakin jauh tak apa, ni semakin bila berlalu semakin hari makna kita sedang menuju kepada kiamat. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada kiamat disebut dengan kiamat sughra, kiamat kecil, iaitu kematian. Kematian ni tuan-tuan sekalian, kalau kita duk rasa lama sekalipun, lama mana? Cuba balik tengok-tengok. Berapa dah umur kita? Umur kita ni berapa dah? Katalah, ambillah yang umur 40. Ambil umur 40. Nabi SAW sebut dalam hadis, umur umatku 60 hingga 70. Nabi sendiri sebut begitu. Tak payah mimpilah kata nak sampai umur 100, 150. Jarang. Nabi sendiri sebut umur umatku, yakni kebanyakan umatku 60 hingga 70. Makna kalau kita sekarang ni 40, 20 tahun je lagi. Pejam celik, mati. Tapi kalau dah tuan-tuan dah 60, yang tu subsidi orang. Maknanya kena, sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita dah umur 40, 50 ni, sembahyang berjamaah tu tak boleh tinggal dah. Tidak rugi besar kita. Kerana sembahyang seorang pun macam tu juga. Sembahyang zuhur seorang 4 rakaat juga. 10 minit, 15 minit juga. Kalau sembahyang berjamaah pun 10 minit, 4 rakaat juga. 10 minit, 15 minit juga. Tapi sembahyang berjamaah 27. Sembahyang berjamaah 27. Sembahyang seorang 1. Jadi kita dah rugi 26. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bukan rugi dari segi itu saja. Adalah hadis Nabi menyebutkan, orang yang keluar sembahyang berjamaah, setiap langkah dia itu pahala. Dan setiap dia menurun langkah itu menggugurkan dosa. Sekali lagi cuba tuan-tuan balik tengok. Kalau tuan-tuan naik motor takut payah nak kira, kalau ada masa cuba jalan kaki tengok. Kira berapa kita menampak daripada rumah kita sampai ke masjid. Katalah 1000 langkah. Mana 1000 kebajikan Allah Ta'ala bagi. Dan juga 1000 dosa Allah Ta'ala gugurkan daripada kita. Tapi bila kita tak jaga sembahyang berjamaah ni, kita dapat ala kadar begitulah. Cuma kita dapat sikit daripada orang lain yang tak sembahyang kerana dia berdosa, tapi kita bebas daripada dosa. Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Inilah Islam ataupun Al-Quran, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kamu semua kepada Allah. Aku tidak ajak kepada lain, ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas dasar basiratin, yakni hujjatul wadihah, hujjah yang jelas. Bukan dia panggil, orang panggil apa, benda yang sama, khurafat, telahan-telahan, tidak. Aku menyampaikan kepada kamu dengan hujjah yang jelas daripada Allah. Ana wanittaba'ani. Sebab itu siapa-siapa saja tuan-tuan sekalian yang dia mengajar, tuan-tuan kena pentingkan hujjah yang jelas tu. Ada setengah orang ni dia mengajar kita ni, dia suka ajak benda daripada dia. Dia suka apa dia ajak orang tu. Dan kemudian orang Melayu pula dia suka yang pelik-pelik. Jadi kalau nak terkenal dalam masyarakat Melayu ni mudah aja. Buat bagi pelik. Jadi ramailah orang sambut. Tapi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahwasanya Nabi sendiri pun sebut yang pertama, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Itu satu. Ala basiratin, di atas keyakinan yang jelas atau hujah yang jelas. Sebab itu siapa-siapa saja yang mengajar agama mesti
mengajar apa yang diajar oleh Rasul. Quran hadis, dia tak boleh pelik. Orang dulu sembahyang 5 waktu, kita pun sama sembahyang 5 waktu. Orang dulu baca Quran, mendekatkan dengan Allah baca Quran, kita pun sama baca Quran. Orang dulu puasa, ni dah Rejab, Syaban, Ramadan, puasa pun sama. Orang dulu pergi Mekah buat haji, itu kita pun sama buat haji. Jangan main dia duk ajak kita yang ni lah pergi betapa sana betapa sini. Sembilan Jumaat tak main. Contoh. Tadi ada seorang pula, dia tanya, lah ni ustaz, ada orang buat minyak pengasih dengan baca ayat Quran, apa hukum dia? Ada minyak pengasih sihir, yang tu jelas haram. Ni minyak pengasih ni ustaz, ni ayat Quran. Jadi dia nak kata, tak mau nak sebut hukum halal ke haram, tapi tak perlu. Kita orang Islam tak perlu minyak pengasih. Kita orang Islam tak perlu minyak pengasih. Tuan-tuan angkat tangan dia, ya Allah ya Tuhanku, tautkanlah kasih sayang kami, keluarga kami dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala bila kasih dalam satu hadis tuan-tuan sekalian, jelas kasih sayang ni sebenarnya main daripada Allah, bukan main daripada mana-mana. Bila Allah Ta'ala kasih pada seseorang itu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Ya Jibril, aku kasih kepada fulan bin fulan. Allah Ta'ala sebut nama kita. Aku kasih kepada fulan bin fulan yang berada di dunia. Hendaklah kamu turut kasih kepadanya, wahai Jibril. Maka Jibril pun turut kasih kepada dia. Kemudian Jibril pula panggil malaikat di langit. Wahai sekalian malaikat di langit, Allah SWT telah isytiharkan bahwasanya dia kasih kepada fulan bin fulan di bumi. Maka sekalian malaikat di langit kasih. Nabi sebutlah hadis itu, melimpah kasih itu sampai kepada bumi, dan kemudian semua penduduk bumi kasih kepada dia. Kadang-kadang kita duk beria-ia nak bagi orang kasih, dah beli minyak pengasih pula ribu-ribu, tiba-tiba duit habis, tak berubah pun, rugi saja tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu kita ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kaedah dia, kita dah baca banyak kali dah. Jaga Allah Ta'ala, Allah akan jaga kamu. Dia jaga sembahyang bagi cukup, baca Quran, berdoa kepada Allah, insya-Allah bukan takat kasih, Allah Ta'ala akan bagi yang lain-lain lagi. Jadi kesimpulan sekalian, minyak pengasih ni, Quran ke sihir, lebih-lebih lagi lah. Jadi baca Quran sebagainya, walau sekalipun harus kita orang Islam tak perlu. Ini apatah lagi tuan-tuan sekalian, benda bayak mahal ni, tuan-tuan beli belanja kawan-kawan lah. Belanja kawan-kawan, confirm kawan-kawan kasih. Belanja kawan-kawan, confirm kawan-kawan akan kasih kat kita. Ana wa man taba'ani, aku dan juga orang yang menurutku, yang beriman. Begitulah mengajak kepada Allah dan juga di atas keyakinan atau hujah yang jelas nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan dan daripada segala sifat yang mereka sebut yang tidak benar, yang bohong tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ada anak, Allah Taala ini begitu begini dan sebagainya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong dari kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah Taala. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami, yakni Allah, tidaklah kami memutuskan sebelum engkau ya Muhammad, illa rijalan, melainkan lelaki-lelaki di kalangan mereka, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, yakni Rasul, lelaki-lelaki yang kami lantik Rasul itu, min ahlil qura, dari kalangan penduduk negeri-negeri. Sebab orang musyrikin ni, bila dia tak beriman, dia sebut macam-macam, sat macam nu, sat macam ni. Di antara yang mereka bertikaikan, kenapa Allah Ta'ala tak hantar malaikat kepada Muhammad? Kenapa hantar kamu, tak hantar malaikat? Kenapa dia hantar orang pekan, tak hantar orang kampung? Dia tanya macam-macam. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, tak payah kamu layan mereka ini. Sebelum kamu pun, semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang kami utus ini semua daripada lelaki-lelaki di kalangan
masyarakat dia, penduduk dia. Dan Allah Ta'ala ni sentiasa ahli al-qura itu ahli negeri, dia panggil penduduk negeri. Dan oleh kerana Nabi Muhammad SAW ni negeri Nabi akhir zaman, maka dia dilantik daripada negeri disebut Ummul Qura, ibu negeri, Mekah. Mekah ni hebat maksudnya Allah Ta'ala sendiri sebut Ummul Qura, ibu sekalian negara, ibu sekalian negeri di atas muka dunia ini. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak mengembara di muka bumi? Fayanzuru, lalu mereka memerhatikan kaifa kana, bagaimana kesudahan alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Apakah mereka tidak pergi ke Iraq? Apakah mereka tidak melintasi Laut Mati? Apakah mereka tidak pergi ke kawasan Hijr, sempadan Saudi dengan Jordan, kawasan Nabi Saleh? Apakah mereka tidak menuju ke Yaman, di Hadramaut, daerah Nabi Hud alaihi salam, dan mereka merhatikan bagaimana kesudahan umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud dan sebagainya yang telah dibinasakan. Apakah mereka ingin Allah Ta'ala menimpakan yang sama? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ada duit ni berjalanlah. Tapi jangan berjalan saja, berjalan ambil pahala. Perhati kebesaran Allah. Perhati kalau tuan-tuan pergi Timur Tengah tu, lalu dipanggil tempat-tempat bersejarah dan sebagainya, perhati. Pergi Mesir, perhati Fir'aun, dia buat piramid, tinggal piramid saja dia tak ada lah. Dia tak ada tenggelam. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita berjalan, kita perhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala darul akhiratu khairun, dan sungguhnya negeri akhirat, kata Allah, adalah lebih baik lil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Afala ta'qilun, maka mengapa tidak mereka mau menggunakan akal mereka, fikiran mereka? Jadi Allah akan suruh kita guna akal kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sembahyang ni memang kena guna akal. Bila kita sembahyang tu sekalian, pertama sekali kita nak kena pombang niat kita. Sebab tu benda yang di antara utama, yang dia ada rukun sembahyang, rukun qauli, rukun fi'l, rukun qalbi, rukun hati, rukun fi'li, rukun perbuatan dan juga rukun ucapan. Bila kita baca Fatihah nak kena perhati, bila tasbih nak kena perhati. Jadi kita gunakan akal untuk Allah Ta'ala, untuk mengingati Allah, untuk merenung ayat Allah, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tak sembahyang ni tak tahu bila dia guna akal untuk Allah. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita ikut saja program Allah Ta'ala. Ikut saja Allah Ta'ala suruh macam ni, kita buat. Habis masuk bulan Ramadan, kita puasa. Setiap hari ada ibadat mingguan, ada tahunan. Mingguan orang lelaki, hari Jumaat, Allah Ta'ala programkan dia hadir sebelum sembahyang tu dengar khutbah. Tapi masalahnya tak ada dengar khutbah, dia lena siap dah. Nak lena pun tuan-tuan sekalian, tunggulah rukun, habis rukun dulu. Salah satu rukun khutbah ni ialah ittaqullah. Khatib kalau dia sembang banyak pun dia terlupa ittaqullah, tak sah khutbah tu. Tak sah. Dan dia kena naik lain. Ittaqullah tu penting. Memperingatkan seminggu sekali cukup tuan-tuan sekalian. Ni macam majlis yang kita buat macam ni sunat saja, tambahan saja. Majlis yang wajib yang Allah Ta'ala program kat kita tu khutbah Jumaat tu. Kemudian kita orang lelaki ni balik di rumah, kena habaq lah pula dekat keluarga. Khatib pesan supaya bertakwa kepada Allah. Ni bila-bila masa isteri tanya, khatib cerita apa? Tak tahu, saya lena. Lena pun tuan-tuan sekalian, tunggulah tak ittaqullah tu. Bila khatib kata ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ni. Kerana dah mengantuk sangat, lepas tu lena. Lena pengalaman kita tu orang lelaki lah.
waktu yang paling jerak lena waktu tu lah, waktu khutbah Jumaat. Memang cukup mudah lena. Hatta idza stai'asu, sehinggalah apabila berputus asa rasul-rasul yang diutuskan kepada umat masing-masing itu, wa zannu, dan mereka telah yakin bahawa sesungguhnya mereka akan terus didustakan oleh kaumnya. Pada ketika itulah ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami kepada Allah. Fanujiya man nasya, lalu kami menyelamatkan orang-orang yang sesiapa yang kami kendaki, iaitu rasul dan juga orang beriman dengan dia. Adapun yang lain kami binasakan. Wala yuraddu ba'suna, dan tidak akan dapat menolak. Wala yuruddu ba'suna, tidak akan dapat, la yuraddu ba'suna, dan tidak akan dapat ditolak atau ditangkis azab kami anil qaum mujrimin, yang kami timpakan kepada kaum yang berdosa itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita baca daripada awal sebelum ni pun, dalam surah sebelum ini, bila setiap kali Allah Ta'ala putuskan kaum itu akan dibinasakan, perkara yang Allah Ta'ala akan buat ialah Allah akan menyelamatkan dulu Rasul dan juga orang beriman. Jadi maknanya selagi mana kita bersama dengan Rasulullah, kita akan selamat. Jangan bimbanglah, kita akan selamat. Mati pun insya-Allah akan mati dengan baik. Dan di akhirat nanti pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tak akan biarkan kita. Dia akan pertahankan kita, dia akan bagi syafaat dia kepada kita. Laqad kana fi qasasihim. Kemudian ayat yang terakhir. Ini habislah kita malam ni khatam surah Yusuf. Kalau tempat lain kita suruh buat kenuri, tapi tuan-tuan tiap-tiap minggu buat kenuri, tak payah suruh kenuri lah. Laqad kana fi qasasihim ibratun, sesungguhnya telah ada di dalam kisah-kisah mereka, yakni para rasul yang kami ceritakan dalam Quran ini, ibratun, suatu pengajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai albab, jamak pada al-lub, iaitu kata ulama yang mempunyai akal dan juga hati yang bersih. Jadi kalau orang dia tak ada akal dan hati bersih, ceritalah apa pun bagi dia tak ada faedah. Tapi kita orang Islam ni, sepanjang kita lalui kisah Nabi Yusuf AS, itu banyak pengajaran dan ilmu kita dapat. Maka hadisan yuftara, bukanlah ia, yakni Al-Quran itu, cerita yang diada-adakan, kata Allah. Walakin, akan tetapi, ia adalah, Al-Quran itu adalah kitab tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang mengesahkan kitab-kitab terdahulu yang telah ada sebelum turun Quran. Wa tafsila kulli syai'in, dan keterangan yang menjelaskan segala sesuatu. Itu sebab tu kita ni istimewa, tuan-tuan sekalian. Orang Islam ni, bila tuan-tuan confuse apa-apa, tak tahu nak buat keputusan, tuan-tuan pergi tanya ustaz, saya ni ada masalah sekian-sekian, saya nak tanya ustaz, Quran kata apa? Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri, Quran ini bukanlah cerita yang direka-reka, tapi cerita dia adalah mengesahkan kitab yang telah sedia ada sebelum dia turun lagi, dan juga memperincikan segala sesuatu. Tanya dia, ustaz, saya nak tanya ustaz, dalam masalah ini Quran kata apa? Quran suruh apa? Bila dia sebut gini-gini, tuan-tuan ikut saja. Bila ikut, tuan-tuan bersediaan confirm, kita akan selamat. InsyaAllah akan berjaya, akan selesai masalah kita. Wahudan, dan itu juga menjadi petunjuk hidayah dari kesesatan. Warahmatan, dan juga rahmat. Rajinlah baca Quran, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah rahmat ni akan bertimpa-timpa, akan turun pada kita. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mahu beriman ataupun yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang terakhir surah Yusuf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah, memberi ilmu kepada kita dan memberi pahala kepada kita berpanjangan melalui setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah